Okey, kali ni kita dah dapat dekat sikit gambaran supaya kita bagi puas hati. Okey, kalau kita tengok jamrat sebenarnya yang berbumbung bawah tu, bumbung putih tu, tu kelebaran dia. Jadi kita melontar sebelah sini, sebelah sana dah tak kena lah. Jadi dua-dua belah kita boleh melontar. Ni kalau kita nak dekat ni yang tengah. Yang tu yang paling awal lah. Tapi hari pertama yang paling hujung sekali. Dan kat atas tu helipad, yang kat escalator yang cakap 3 roll tu, atas tu ada helipad. Kalau ada emergency ataupun ambulans, dia orang akan gunakan helikopter lah. Ataupun yalah, kita faham-faham lah King punya King punya tu. Dan komplek dia kita nampak kecil kan, tapi dekat ni besar kan. Ramai. Dan ni tengoklah laluan dia macam laluan jalan raya. Dan orang Malaysia biasanya tingkat 3. Orang Malaysia sebab dia ada laluan khas daripada tempat perkhemahan Malaysia. Itulah cerita dia. Okey, kita doakan sama-sama supaya semua orang lah yang belum mengerjakan haji di tanah haram sebab Arafah tanah halal, Mina adalah kawasan tanah haram. Jadi kita doakan sama-sama di keberkatan di tanah haram ni. Kita doakan sama-sama yang menonton vlog Bang Cik Live ataupun Cik Fitri sendiri dengan Puan Afiqah lupa. Okey, tak apalah nama apa-apa pun. Bang Cik nama perempuan susah sikit nak hafal. Okey, kita doakan supaya kita semua dapat haji dalam waktu terdekat, insya-Allah. Kita amin-aminkan di tanah barakah ni, tanah haram. Dan sesiapa yang tertangguh selama 2 tahun, yang kita tahu 2 tahun ni akan dipercepatkan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Sebenarnya hari ni Bang Cik ada bawa satu pasangan yang honeymoon lah. Okey, pasangan honeymoon datang. Sebenarnya sahabat Bang Cik saja just bawa jalan-jalan. Antara Bang Cik bawa jalan-jalan adalah seperti di Jabal Sur Basic. Okey, hari ni vlog kali ni adalah ziarah basic, iaitu ziarah yang betul-betul mula-mula kita datang ataupun tempat yang wajib kita ziarah, iaitu Jabal Sur. InsyaAllah Bang Cik akan tunjuk selepas ini. Okey, Bang Cik dah mula-mula tadi Bang Cik dah pergi Jabal Sur. Sekarang Bang Cik di Jabal Rahmah. Bang Cik akan tunjuk kali ini, vlog kali ini Bang Cik akan tunjuk sikit-sikit saja tempat persinggahan Bang Cik. Bawa sahabat Bang Cik daripada Malaysia datang menziarah kota Mekah. Okey, macam biasa, jangan lupa subscribe, like, share, komen Bang Cik Live. Ikuti Bang Cik berziarah bersama-sama, insya-Allah. Semoga video kali ini juga bermanfaat, dan untuk kita dapat manfaat bersama untuk melepaskan kerinduan, untuk menampakkan kalau sesiapa yang tak pernah datang ziarah boleh nampak bagaimana suasana ziarah. Okey, jom ikuti Bang Cik ziarah kota Mekah. Okey, sekarang kita berada di Jabal Sur, antara tempat yang wajib disinggahi atau wajib ziarah. Biasanya kalau pakai bas hanya di tepi jalan. Sekarang ni kita pakai kereta, kita bolehlah melawat sedikit. Dan apa perubahan yang ada di Jabal Sur. Okey, sekarang dia dah buat macam ni, siap ada canvas dan siap ada kamera keluar masuk. Dan Jabal Sur berada di atas sana. Jadi bila nak naik Jabal Sur ni, sebenarnya dia ada zigzag sebenarnya daripada 2 bukit.
Hari ni Bancik jalan-jalan pakai kereta je, jadi kita boleh tunjuk lah dengan lebih dekat Jabal Sur. Ada orang panjat. Kalau kita nak naik Jabal Nur ni menjunam. Yang ni dia mendatar tapi dia jauh sikit. Tapi bukan pilihan utama jemaah Malaysia untuk panjat lah. Jemaah Malaysia suka panjat Jabal Nur. Jangan tertukar dengan Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Rahmah. Kalau tiga bukit basic yang ada dekat Kota Mekah. Okey, macam biasa kalau tempat-tempat yang sejarah sebenarnya akan terjumpa signboard yang seperti inilah. Saudaraku, Nabi SAW tidak mensyariatkan untuk kita mendaki ataupun melawat sebenarnya. Tapi insyaAllah kita just tengok je lah sedikit tanpa melakukan apa-apa bida'ah lah, tanpa apa-apa pemujaan, untuk mengingati pengorbanan Nabi Muhammad SAW untuk memperjuangkan dan Islam ni. Itulah kita ambil bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni sebab ramai orang cakap bahasa Melayu, tapi sebenarnya masa haji Indonesia antara grup terbesar. Ataupun jemaah teramai lah masa haji punya season. Okey, inilah keadaan sebenar. Sebenarnya dia tutup, sebenarnya tak ada bagi orang daki, tapi Bancik tak pasti kalau kita daki ada masalah ataupun tidak. Okey, tapi Bancik tengok dah ramai dah orang-orang Mekah ataupun mana-mana mendaki sekarang. Okey, kawan Bancik nak naik lu panjat. Apa Bancik tak panjat hari ni sebab Bancik terseliur sebenarnya kaki. Takut terseliur balik. Okey, beginilah keadaan Jabal Rahmah sekarang ni. Ada lori aiskrim, ada kedai runcit, ada tempat jual abaya, dan juga kita boleh beli makanan burung dan juga cenderahati seperti perfume atau minyak atar ataupun tasbih. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni kita boleh beli tasbih macam-macam jenis lah di sini. Okey, kita biarkan dulu sahabat Bancik untuk naik ke atas. Ni abaya. Okey, sementara kita tunggu orang naik, dan ini adalah favourite Bancik sebenarnya. Kalau bawa sahabat-sahabat pergi Jabal Rahmah, biasanya memang Bancik tak akan naik sebenarnya. Bancik akan makan aiskrim. Okey, yang ni 3 rial, yang ni 5 rial. 3-5. Dos ke pasok? Jom kita bagi Eden aiskrim. Jap, lagi ke? Eden dah aiskrim kedua. Ni kawan Bancik sebenarnya honeymoon isteri dia dah 2 kali datang, dah banyak kali datang dah, tapi suami dia baru kali pertama datang ke Jabal Rahmah. Baru nak tahu macam mana kerja haji apa semua. Okey, macam mana perasaan dah sampai ke Jabal Rahmah ni? Tiba-tiba dulu kita tengok dalam gambar je ataupun tak pernah sampai kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah lah ucapan dia. Terima kasih lah Bancik. Tak apa, perkara kecil je. Tapi terbayang tak dulu Jabal Rahmah ni macam ni? Tengok gambar ada Bancik. Tapi bila dah sampai tu macam mana perasaan? Kita tak nak cerita pasal buat umrah ni, kita cerita pasal Jabal Rahmah pula. Perasaan dia? Perasaan dia rasa bersyukur lah. Rasa bersyukur. Nak buat haji. Excited tak nak buat haji? Ada doa apa-apa kat atas? Ada. Okey. Kalau doa, okey, biasanya Bancik akan nasihatkan menuju kiblat lah. Menuju kiblat, kita akan nampak kalau daripada atas Jabal tu kita akan nampak menara jam sebenarnya. Sebab cuaca hari ni elok, kita akan nampak menara jam straight je. Sebab tu tujuan menara jam ni satu kota Mekah akan nampak kiblat. Boleh daripada atas Jabal. Atas Jabal. Okey, kita habiskan aiskrim ni dulu. Okey, dah pernah rasa yang Bukit Magnet tak sempat masa itu kan? Macam mana aiskrim Sedap memang. Kota Mekah? Memang sedap sedap. Lupa nak tanya. Riak tak sedap. Riak tak sedap Tengok. Sedap. Okey. Okey.
sebab ada persoalan tadi, macam mana keadaan Jabal Rahmah masa musim haji. Okey, ikut pengalaman Bancik, masa tu kedai-kedai aiskrim tak ada. Okey, kedai-kedai aiskrim tak ada, tapi dia ada lori-lori yang supply air, iaitu air mineral yang sejuk-sejuk. Dia ada di tepi-tepi ni, dia akan bagi non-stop. Free. Free flow. Biasanya daripada charity, daripada King ataupun mana-mana lah. Daripada, sebab sejak pada rempuhan dia memperbaiki semua. Memperbaiki semua facilities yang ada. Lepas tu kalau bayangkan, okey, bayangkan ni tengah panas ni, lepas Zuhur biasanya ataupun sebelum Zuhur orang dah duduk panjat. Bayangkan di bawah ni seperti tawaf. Tapi bukan sebab orang tawaf, sebabkan orang nak mencari tempat duduk. Dan biasanya orang akan duduk berdoa sekejap, tak tahan panas sebenarnya. Kalau Bancik sendiri pun tak tahan panas duduk atas ni. Cuma kita berdoa sekejap, lepas tu kita akan turun, akan digantikan dengan orang lain. Bayangkan bukit ni yang coklat jadi putih. Dia sebenarnya bukan Jabal Rahmah je putih, tapi seluruh Arafah nak haji tu jatuh hari Jumaat. Kalau hari Jumaat memang dikejar oleh orang Saudi sendiri. Jemaah-jemaah orang Arab Saudi akan kejar haji yang jatuh hari Jumaat. Dia cakap Haji Akbar. Baba. Yes. Bird. Itulah bayangan yang Bancik dapat gambarkan. Tetapi kalau musim lain, kalau malam-malam, orang Mekah akan jadikan tempat ni seperti tempat berkelah. Macam kita akan buat makan-makan ke, tak kisah, tak ada masalah. Kita buat bersendam ke, kita nak jogging ke, tak ada masalah dekat sini. Cuma Bancik nak bayangkan tadi, semasa hari Arafah, kan pernah tengok gambar kan? Memang okay, gambar, kalau bila kita tengok gambar, kita tak nampak sangat keadaan. Tapi bila kita tengok sendiri, memang kalau selepas Zuhur ni memang bertawaf. Macam tawaf lah. Sebab kita mencari tempat duduk untuk naik. Diorang bukan datang sini sekali pada satu masa kan? Tak, kita ikut kita kan? Lah. Kalau macam macam jemaah Malaysia, kemah dia 2 km daripada Jabal Rahmah. Kalau ada yang sanggup, biasanya geng-geng lelaki lah. Dah hari wukuf tu kita tak ada apa-apa. Kita just solat, kita pun jamak kasar. Dah tak ada apa-apa, kita nak berdoa, mesti kita nak cari tempat yang terbaik. Dan Jabal Rahmah adalah tempat terbaik. Dia sebenarnya yang terbaik satu Arafah, tapi disebabkan Nabi berwukuf di sini, jadi nak ambil keberkatan Jabal Rahmah tu sendiri. Masa haji kan, diorang tak boleh datang naik bas ke? Okey, bas ada, tapi dia berhenti dekat kemah-kemah. Dan kawasan bulatan ni memang biasanya bas tak masuk semasa musim haji. Jadi kita akan berhenti dekat kemah-kemah, kita akan jalan kaki masuk. Kalau Malaysia, dia akan hantar dekat kemah Malaysia dululah. Kalau macam kemah tak pasti, dia tak pasti dekat mana. Tapi yelah, kalau tengok je lah, kita boleh on GPS, kita boleh tengok berapa kilometer, kita jalan je lah. Tapi memang kena jalan lah. Kena jalan, dia tak ada transport untuk datang. Kita kena jalan kaki. Berpeluh tak berpeluh pun, sebab satu kelebihan dia, macam Bancik cakap, Arafah ni ramai orang, kita tak akan terasa. Sekarang ni memang kita terasa lah. Walaupun 50 Celsius pun kita takkan terasa, sebab pancur-pancur ni akan dibuka. Dia ada pancur-pancur ni akan dibuka semua untuk menjaga keselesaan jemaah lah. Kat hadapan kita ni tanda-tanda masuknya pintu Arafah dan keluarnya Arafah. Jadi sebenarnya tanda-tanda ni di sekeliling antara line border Arafah dengan tanah wukuf, dengan hari tanah yang bukan untuk tanah wukuf. Jadi inilah signboard moden. Ni signboard baru. Dan sebelah kita ni adalah Masjid Namira, iaitu masjid yang dikatakan, bukan dikatakan, tetapi masjid Nabi Muhammad SAW membaca kutubah hari Arafah sebelum pergi ke Jabal Rahmah yang kita pergi tadi. Jadi dia singgah di sini selepas bertolak daripada Mina. Okey, selepas bertolak daripada Mina. Telefon pula bunyi masa-masa ni. Jap. Okey, bye. Okey, siapa yang nak berwukuf di Masjid Namira ni kena berhati-hati. Kalau kita tengok dia punya menara ni berlainan dengan menara depan, ataupun bentuk dia lain. Jadi sebelah sini je Arafah yang boleh kita sah wukuf, yang sebelah lagi tu tak sah wukuf. Apa beza tu? Memang tanah ni kita tengok lain ni. Maksudnya macam
Maksud dia line ni akan nampak dia punya dalam ni macam. Tetapi yang dalam ni banci tak dapat gambarkan sebab banci duduk belakang je dulu. Banci tak ada duduk belakang je dulu, jadi banci tak dapat gambarkan macam mana, apa dia ada beza ke tidak dalam banci, tapi dari di luar ni kita nampak beza. Dan satu lagi peristiwa yang banci nak ceritakan, masa hari wukuf, masa maghrib pukul 7, kita anggapkan maghrib pukul 7 lah. Okey, ataupun pukul 6, kita tak pasti, tapi waktu maghrib dekat sini orang dah macam line untuk bertolak ke Muzdalifah. Jadi dia macam line satu straight tau. Macam azan je terus pergi sebab kita akan semayang jamak kasar di Muzdalifah, iaitu semasa takhir. Biasanya kita buat isyak maghrib. Jalan lah all the way. Kalau memilih package jalan kaki, sebab pengalaman banci haji pertama, jadi banci boleh ceritakan balik macam mana pengalaman, sebab banci duduk area sini. Masa haji pertama banci tak duduk di area Arafah. Banci duduk di Jabal Rahmah. Masa duduk Jabal Rahmah tu masa banci buat dengan isteri. Tapi bila haji pertama, haji jalan kaki, banci semua ikut. Memang duduk ngam-ngam kat sini. Kita nampak suasana yang tak dapat digambarkan masa tu. Kita tengok selama ni kita tengok video putih jalan raya. Masa tu kita berada putihnya jalan raya kat situ. Kita akan masa tu maghrib. Okey, kita akan redah aje. Maghrib je macam azan tu macam whistle peniup. Allahu Akbar terus jalan pergi ke Muzdalifah. Sebab hari wukuf adalah daripada Zuhur ke maghrib. Jadi jangan terlepas lah. Sebelum maghrib tu jangan terlepas line. Jangan terlepas line. Itulah sedikit banci boleh kongsikan. Nanti kita tengok berapa kilometer, kita ambil gambar dulu. Okey. Saja je banci berhenti sekejap. Ni adalah straight, ni adalah laluan jalan kaki laluan jalan kaki, bukan jalan bas. Bas tak boleh duduk kat jalan ni. Semuanya untuk jalan kaki. Dan jalan kaki ni sebenarnya ada 6 lorong. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni jalan yang nombor 1 lah. Jalan yang nombor 1. Tengoklah berapa kilometer. Pergi Muzdalifah saja 5 kilometer. Jalan kaki. Mina 8.8 kilometer. Tapi perjalanan pertama daripada Arafah ni kita 5 kilometer lah. Lepas tu kita bermalam di Muzdalifah. Lepas hari wukuf tu kita pergi Muzdalifah. Kejap lagi kita akan sampai Muzdalifah. 5 kilometer jalan kaki. Kalau naik bas boleh juga, tapi biasanya jam. Jadi sebab tu lah orang cakap kalau berjalan yang naik bas berjam-jam nak sampai. Ada macam banci sendiri pengalaman naik bas dengan jalan kaki, baik jalan kaki. Sebab bila kita dalam bas kita tension. Kalau kita jam, kita tengah jam, kita tension kadang. Kalau kena tak elok, aircon bas rosak. Itu ujian lah. Itu ujian. Kalau bas aircon tak rosak, alhamdulillah. Kalau bas aircon rosak tu yang berbagai ujian lah yang akan kena hadap. Dia malam pertama kita akan pergi Muzdalifah 5 km, kita jalan kaki. Lepas tu lepas subuh baru kita meneruskan perjalanan lagi 5 tolak 12 berapa? 8 km pergi ke Jamrat untuk melontar pada pagi tu 10 hari bulan. 10 hari bulan Zulhijjah adalah lontaran pertama. Hanya 7 batu sahaja. Jom ambil gambar. Okey, macam mana perasaan bila jalan kaki ni? Bila naik kereta rasa jauh tak? Jauh tak. Bayangkan masa haji kita jalan kaki je daripada sini. Jalan kaki macam mana, tapi sebenarnya tak rasa jauh bila musim haji lah. Sebab penuh orang. Sebab ramai suasana dia. Dan depan sikit tu adalah sempadan Muzdalifah lah. Nanti kita akan sampai sebelum kita gelap. Okey, insyaAllah. Okey, kita dah sampai ke area masjid, iaitu Masjid Haram. Dekat sinilah tempat Nabi bermalam selepas berpeluh di Arafah, bertolak ke Muzdalifah. Nabi singgah di sini. Satu ketika dulu sebenarnya tak ada masjid pun. Nabi hanya akan singgah di sini untuk solat isyak dengan maghrib. Jamak kasar takhir. Okey, kita akan lepas Masjid Haram ni. Okey, lepas kita Masjid Haram ni, kena tahu waktu juga untuk melontar.
waktu melontar lupa nak cakap tadi. Waktu melontar dia selepas kita bermalam. Waktu afdal dia lepas subuh waktu duha. Selepas waktu duha tu lah Nabi bertolak ke Jamrat. Dan akan melontar 7 batu. Dan Muzdalifah ni kita disunatkan kutip batu. Kutip batu dari sini. Daripada sini. Kalau zaman moden, kebanyakannya dah dapat daripada muassasah batu tu. Tapi untuk ambil sunnah, kita adalah batu-batu dekat situ, ada tepi-tepi tu ada batu, kita kutip lah untuk dapatkan sunnah. Batu kecil je, macam sebesar kacang je sebenarnya. Jangan batu besar-besar tu. Batu besar-besar tu sebenarnya tak afdal lah. Dia sebenarnya batu yang kecil je. Dan dulu sebenarnya ada peristiwa yang orang tersalah ambil dengan taik kambing sebenarnya. Sebab dulu kawasan Arafah ni, kawasan Muzdalifah ni kawasan peliharaan kambing. Sebab kambing akan ada tempat untuk korban sebenarnya Muzdalifah ni. Dan Mina, tempat Mina lah tempat korban. Tapi zaman sekarang ni kambing dah tak boleh masuk lah. Sebab dulu orang buat haji berjalan bersama-sama dengan ternakan. Dengan binatang korban. Dia bawa sekali. Tapi zaman moden ni semua kat shelter house. Kita dah tak boleh bawa kambing lah. Ada kambing untuk korban dan kambing untuk masa kita bermalam ataupun untuk kita itulah. Sebab dulu mana ada peti sejuk. Dia itulah. Okey, itulah sedikit sejarah Muzdalifah. Okey, tadi ada persoalan yang cakap bangunan Niloufar kan. Niloufar buat haji. Bancik tak pasti sebenarnya betul tak betul. Tapi yang diorang katakan yang bangunan yang 1, 2, 3, 4, 5 tu lah 6. Itulah bangunan dia. Sebenarnya package ni masa musim corona yang tahun pertama semua duduk dalam bangunan tu. Kemah ni tak guna pun. Tapi untuk tahun kedua kan dia dah buka 60,000. Dia gunakan kemah yang depan-depan ni saja. Sebab tu Bancik cakap sebenarnya kemah depan-depan ni biasanya harga dia berpuluh-puluh ribu. Sebab ni sebenarnya kemah-kemah VIP yang dekat dengan Jamrat. Jamrat yang sebelah sana. Jamrat yang satu, yang bulat-bulat tu. Ramai orang tersilap Jamrat tu bukan yang bulat-bulat tu. Itu adalah eskalator. Sebab Jamrat dia memanjang. Kita tengok macam dewan memanjang tu. Yang ni dekat antara tengah-tengah ni ada memanjang lampu memanjang tu. Dekat situlah Jamrat. Cuma kita tak boleh pergi rapat hari ni. Cuma dapat gambaran lah. Ramai orang tersalah Jamrat yang bulat-bulat ni, tapi sebenarnya eskalator. Bayangkan eskalator dia pun besar macam tu. Tu eskalator tu. Tu lift. Bukan lift, eskalator. Naik atas ataupun turun bawah lah. Biasanya daripada tingkat atas kita boleh turun. Dia baling dari mana baju? Okey, kalau hari pertama kita akan baling yang hujung sekali. Okey, batu dia gambaran dia macam ni. Lebar macam ni tapi tinggi. Dia akan sampai ke bumbung lah. Kita akan lempar lah. Dia akan besar dia macam ni. Kita bayangkan ni Jamrat lah. Sebab kita tak boleh nak masuk ke dalam hari ni. Kita bayangkan ini adalah Jamrat. Tapi dia lebar ke atas. Kalau dulu-dulu sebesar tiang lampu je. Sebab tu dulu-dulu ramai orang lontar kena orang sebelah. Sebab kecil. Sebab dia kecil. Tapi kerajaan Saudi dah ubah batu Jamrat tu dia lebar. Nanti kita boleh, kalau Bancik boleh, kita tengok kat internet lah nanti. Kita tengok kat internet macam mana. Ataupun ada je dalam vlog Bancik. Sebelum ni Bancik dah masuk dalam bawa jemaah. Cuma sekarang ni dah waktu malam. Jadi kita tak nak lah kacau Pak Gad tu. Okey. Itulah gambaran hak kerja haji. Daripada kita pergi Jabal Sur tu tak ada kena-mengena dengan haji. Jabal Sur tu adalah sejarah Nabi Muhammad SAW berhijrah. Lepas tu kita dah sampai ke Arafah. Dan keseluruhan sampai ke Jamrat. Setelah melontar hari pertama hanya 7 batu je yang paling hujung. Dia panggil Jamrat Aqabah yang paling besar. Yang paling besar tu kita lompat 7. Kita cukur, kita buang baju. Kita buang baju. Dan teruslah kita ganti baju. Kalau lelaki kita pakai, kita dah boleh pakai pakaian berjahit. So maknanya all the way daripada sana Muzdalifah punya nak jalan datang sini bawa baju ke? Tak. Itu kita boleh, kita bawa baju pun boleh, selai lah. Ataupun kita pergi ke tempat penginapan. Sebab kemah-kemah kan dekat sini, kemah-kemah dekat Mina ni ada yang dah macam jemaah tabung haji Malaysia dah ada satu beg.
dah bawa. Dah bawa beg daripada tu. Tapi beg kecil, jangan beg yang macam luggage bag tu. Dia tolong bawakan lah. Kita akan naik sekali dengan bas, kita akan bawa macam bawa sekali. Kalau jemaah Jauh tu dia naik bas tak ada masalah. Semuanya dalam bas. semua dalam bas lah. Tak, kita akan bawa lah, kita akan pegang. Kita akan pegang dalam tu. Kita akan yang persalinan 3 hari tu pun kita akan bawa sekali. Perjalanan yang sekali. Ataupun ada yang dia tinggal tu tak digalakkan lah. Ada yang tinggal beg kat sini daripada Mina. Tapi kalau tabung haji terus pergi ke Mina. Terus pergi ke Arafah. Terus pergi ke Arafah baru pergi ke Mina. Ada pakej swasta, dia akan pergi ke Mina dulu sebab dia akan ambil sunnah Nabi. Itu adalah beza pakej swasta dengan pakej tabung haji daripada muasasah yang kita bayar 9,000 dengan 10,000 lah, kita kalkulatkan 10,000 dengan beza yang kita bayar 50,000 ke atas. Tapi kita kena kaji betul-betul lah. Dia ada kemah ataupun duduk hotel. Dia adalah macam-macam cara. Ada yang pakej sampai maksimum 200,000. Kalau bagi yang mampu, Pakcik suggest ambil lah 200,000. Itu pun penat. Itu pun penat walaupun 200,000. Sebab haji ni dia tak ada bersenang-senang. Bukan kalau kononnya pakej 200,000, bas akan singgah kat sini je. Kena jalan kaki pergi kemah. Dia bukannya bas betul-betul singgah tepi kemah. Tapi nak melontar pula kita kena jalan kaki. Jadi penat juga sebenarnya. Tak ada keistimewaan pun kecuali kita anak raja. Kalau kita anak raja pakai helikopter lah kita pergi melontar. Tapi bukan anak raja Malaysia, anak raja Saudi. Okay. Okay, Eden pun dah penat. Okay, dah maghrib, Pakcik akan pergi solat maghrib. Okay, apa kesimpulan ziarah haji? Bersama Abang Cik. Bersama Abang Cik. Terbaik Abang Cik. Adalah terbaik. Jangan puji sangat. Kita tengoklah clear tak nampak. Banyak clear lah. Banyak dia punya ilmu yang dapat lah sebagai baru datang kan. So banyak lah ilmu-ilmu yang baru dia dapat apa semua. Okey lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Walaupun short trip, Alhamdulillah. Walaupun short trip sebab kita dah lain waktu. Perjanjian hari lain, tetapi biasalah. Kita hanya merancang, Allah yang menentukan segalanya. Okey, sebelum mengakhiri vlog kali ini, tadi tak kenalkan diri. Nama apa? Saya Muhammad Fitri. Okey, terima kasih sangat kepada Tuan Muhammad Fitri kena sanggup masuk dalam vlog Sukarela Sukarela. Sukarela. Kena paksa. Bukan kena paksa Okey, kita doakan sama-sama supaya semua orang lah yang belum mengerjakan haji di Tanah Haram sebab Arafah tanah halal, Mina adalah kawasan Tanah Haram. Jadi kita doakan sama-sama di keberkatan di Tanah Haram ni. Kita doakan sama-sama yang menonton vlog Bang Cik Live ataupun Cik Fitri sendiri dengan Puan Afika lupa. Okey, tak apalah nama apa-apa pun. Bang Cik nama perempuan susah sikit nak hafal. Okey, kita doakan supaya kita semua dapat haji dalam waktu terdekat, insya-Allah. Kita amin-aminkan di tanah barakah ni, Tanah Haram. Dan sesiapa yang tertangguh selama 2 tahun, yang kita tahu 2 tahun ni akan dipercepatkan haji, insya-Allah. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zas. Bang Cik cepatlah Bang Cik. Dia tak nak. Okey, bye. Okey. Kita bayangkan pintu masuk Jamrat yang tingkat atas sekali, 4th floor. Betapa besarnya.